Muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang menarik, iaitulah tajuk tentang doa, di mana doa ini satu amalan yang tak boleh pisah di antara seorang hamba dalam kehidupannya seharian ini, kerana doa ialah alat komunikasi, tempat kita mengadu, tempat kita merayu, menyampaikan hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pada kita dalam ayat ini, ayat surah Ghafir ayat 60 ini, dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Jadi dalam ayat ini mengarahkan kepada kita supaya berdoa. Kenapa Nabi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pada kita supaya berdoa? Kerana Allah telah menjanjikan di sana ada ijabah, ada waktu untuk diperkenankan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita berdoa macam tak menjadi. Doa minta, ada pernah seorang ni jumpa saya, dia kata, ustaz saya ni 3 tahun dah doa yang sama. Pergi Mekah pun doa, waktu solat pun doa, waktu malam pun doa, tapi kenapa tak ada respon? Dia ingat dia berdoa ni macam pergi minta kerja ya. Dia akan dijawab dalam masa 7 hari bekerja. Tidak, istilah dia 7 hari bekerja, tak masuk hari cuti, tak masuk hari raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kepada kita berdoa. Ini kepentingan doa ini menunjukkan bahawa doa memiliki kepentingan hasil dan rahsia yang besar. Kenapa? Dia sebagai satu bukti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepatuhan kepada arahannya. Bila kita berdoa bermakna kita taat. Allah perintahkan, ud'u, ini minta dengan aku. Itu arahan Allah, ud'uni, yakni minta dengan aku. Dan Tuhan jawab, astajib, aku perkenankan permohonan kamu. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 29, wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Ayat ini yang kedua kita baca ni meletakkan syarat. Ayat yang pertama mengarahkan supaya berdoa. Ayat yang kedua Al-A'raf mukhlisin, syarat dia doa itu dengan ikhlas. Doa kita dengan ikhlas. Yang ketiga, bebas daripada sifat yang tak baik. Wa qala rabbukum ud'uni astajib innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam ayat yang awal tadi, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun. Siapa orang yang sombong, takbur daripada beribadat. Apa beribadat di sini? Iaitulah tak mau berdoa. Kata ulama, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat yang sama, ayat 60. Al-Imam Syaukani dalam tafsir dia mengatakan, dan ayat yang mulia ini menunjukkan doa termasuk dalam ibadat. Kita berdoa tu ibadat. Allah terima ke tak terima itu bukan kerja kita, tapi dalam hadis yang kita akan baca nanti,
dengan syarat dia kata wa antum muqinuna bil ijabah. Ini syarat. Doa mesti yakin Allah terima. Di dalam adab-adab yang kita akan sebutkan nanti, banyak adab, dan kita akan sebut secara ringkasnya di mana ke tempat nak berdoa, bagaimana cara, kaedahnya, insya-Allah. Mudah-mudahan lepas pada ni kita rajin berdoa dan lebih cepat untuk mendapat al-ijabah, perkenan doa tadi. Dapat diambil faedah dari ayat ini juga bahawa doa adalah ibadah, dan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu bentuk takabur. Ini kita mungkin kita dengar orang takabur ni orang sombong ya, orang tak mau, orang apa ni ya. Rupanya dalam ayat ini mengatakan orang yang tak mau berdoa ini termasuk orang takabur. Wal iyaz billah. Bagaimana seorang hamba boleh bertakabur dengan tidak berdoa kepada Allah yang menciptanya, memberi rezeki kepadanya, mencipta yang sebelumnya tiada, bahkan menciptakan alam seluruhnya, pemberi rezeki, penghidup dan matikan, yang beri balasan pahala, yang mengenakan hukuman ke atas dosa. Maka tidak ragu lagi, takabur seperti ini adalah sejenis dari gila dan satu cawangan daripada kufur nikmat, wal iyaz billah. Jadi Syaukani sebut dalam kitabnya Tuhfatuz Zakirin, jelas kepada kita bahawa ayat ini melarang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan kepada kita ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, doa ibadah. Dan ada juga riwayat yang mengatakan ad-doa mukh. Apa makna mukh? Otak kepada ibadah. Bila dia bahasa Arab ni dia kata ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi jangan duk fikir tentang perkara lain. Kita boleh berdoa, satu nikmat yang besar. Hadis yang berikutnya, doa suatu perkara yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis, laisa syai'un akramu 'ala Allah Azza wa Jalla minad du'a. Laisa syai'un akramu 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan doa. La ilaha illallah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Sanadnya hasan. Ini kata lagi Syaukani ada satu kitab yang cantik kalau tuan-tuan boleh beli, namanya Tuhfatuz Zakirin. Kitab ini telah diterjemahkan bahasa Indonesia ada, bahasa Malaysia ni saya tak tahu pasti ada ke tidak. Dikatakan hal ini sedemikian, kenapa doa itu ibadah? Ini huraiannya, kerana doa membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala dan kelemahan hamba yang memohon. Tuan-tuan boleh bayangkan, bila kita minta satu benda dengan orang yang kita rasa boleh beri, mana orang itu lebih besar pada kita? Seorang hamba apabila dia minta dengan Allah sesuatu, bermakna orang ini mengiktiraf Allah Tuhanku. Aku ni seorang hamba yang lemah. Yang lebih utama hendaklah dikatakan ketika mana doa itu merupakan satu ibadah, bahkan mukh ibadah. Ada riwayat yang kata mukh ibadah,
otak kepada ibadah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, maka ia menjadi ibadah yang paling mulia dari sudut ini. Hal ini juga disebabkan kerana ibadahlah Allah Ta'ala menciptakan makhluk, seperti dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Dalam yang kelima, di antara kepentingan doa lagi, doa adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa Nabi kita sebut? Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'al. Salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah dengan kelebihannya. Minta kepada Allah Ta'ala dengan kelebihannya, kerana sungguhnya Allah menyukai, Allah suka apabila diminta. Ini Allah bila kita minta dia suka. Tapi orang ni kalau kita minta suka tak? Mari pula dia kata. Tengok dalam hadis yang lain Nabi kita sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ini sangat jelas. Hadis yang pertama tadi riwayat Imam At-Tirmizi. Allah Ta'ala suka hamba dia minta. Ada yang keenam ini, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kita ni jangan salah faham. Setengah orang ni kata tak payah doa lah, kita tawakal je lah. Doa tidak menafikan tawakal sama sekali, dan tidak menafikan usaha. Kerana doa ni permohonan kita kepada Allah, usaha yang kita buat ni kena buat. Kalau kata kenapa tak begitu, tak apa, aku doa dah minta rezeki dengan Allah Ta'ala, pandai-pandai dia lah nak hantar mari, habis kita duduk tunggu sini, duduk tidur dia kat masjid, tak pergi kerja. Ini berat macam ni. Tengok dalam pepatah Arab kata apa, cantik ada, la tas'alunna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa baniyu adama hina yus'alu yaghdabu. Ini sedap kata-kata syair ni. La tas'alunna bani Adam, jangan kamu duk minta daripada anak Adam satu keperluan, minta dengan orang. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada Tuhan yang pintunya tidak pernah tertutup. Pintu permohonan Allah tak tutup, cuma ada kadang-kadang bukan tertutup tapi ada halangan. Jadi halangan ni kita cuba nak cari, kita cuba nak teliti nanti apakah halangan-halangan yang menghalang kita daripada mendapat perkenan ijabah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, sungguhnya Allah murka jika kamu tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu bani Adam hina yus'alu yaghdab, sedangkan anak Adam apabila diminta kepadanya dia akan marah. Allah, orang ni dia kata mari pula. Jadi dia tengok orang mari tu, kadang-kadang orang mari bukan nak minta derma pun, nak pergi ziarah dia, tapi oleh kerana kita selalu minta dengan dia, menyebabkan dia rasa tak selesa. Dia kata dia mari pula tu nak minta pula. Jangan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, doa merupakan bukti tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah tawakal. Hakikat tawakal ialah penyandaran jantung hati hanya kepada Allah. Bila kita berdoa ya Allah, bermakna kita serahkan, kita bergantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Di samping menempuh sebab, ambil sebab kena buat, kemudian berdoa, ia dapat dizahirkan melalui doa. Hal ini sedemikian kerana seorang yang berdoa sedang memohon pertolongan daripada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, bukan selain daripadanya. Itu baru yang ketujuh. Yang ke-8, doa dapat menjadikan seorang memiliki harga diri yang tinggi. Seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bermakna dia telah bergantung harap kepada sesuatu yang amat kukuh dalam urusannya. Dia tidak lagi mengharapkan bantuan manusia. Oleh demikian dia selamat dari kejahatan manusia. Jadi bila kita serah kepada Allah Ta'ala, manusia kita tak irau. Kata ulama, setiap kali bertambah kuat rasa keperluan seorang hamba kepada kelebihan dan rahmat Allah untuk memenuhi keperluan dan menolak kemudaratan, semakin kuat juga ubudiahnya kepada Allah.
Itu yang ketujuh, menunjukkan bahawa pergantungan kita lagi kuat, lagi rapat kita dengan Allah. Yang kesembilan, orang yang berdoa terhindar dari kelemahan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'jazan nasi man ajiza bid du'a wa inna abkhalan nas man bakhila bis salam. La ilaha illallah. Maksudnya sungguhnya manusia yang paling lemah, orang yang paling lemah, tak kuat, bukan orang yang kena stroke, orang yang kena lumpuh, ialah manusia siapa yang lemah dengan doa. Berat kita ni. Dan manusia yang paling bakhil ialah siapa yang bakhil dari mengucapkan salam. Jumpa dengan orang tak kata assalamualaikum, itu orang bakhil. Dalam riwayat yang lain pula Nabi kata orang yang bakhil atas dunia ni, orang yang apabila disebut nama aku dia tak bagi selawat, tak kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, dalam ayat, dalam hadis yang ke-9 ini, saya rasa kita perlu sedikit muhasabah. Hari ini para jemaah muslimin ke muslimat, bila kita ada kes, ada masalah, kita berdoa sendiri ke upah orang suruh berdoa? Ini kadang-kadang saya ni jom mari jumpa ustaz, mari jumpa imam, ustaz tolong doa kat saya, anak saya sakit ke, nak periksa ke, apa benda ke, kita hajat nak buat, panggil orang. Kadang-kadang para ustaz ni rasa kecil hati. Bila kita pergi rumah orang, kita nak pergi bantu dia, nak tolong berdoa, sampai-sampai dia kata, "Saya ustaz." Dia duduk cokoh situ, tak solat pun sekali dengan orang, duduk dok. La haula wala quwata illa. Siapa yang berhajat hari ni? Ustaz yang pergi ni berhajat ke tuan rumah tu berhajat? Tuan rumah tu berhajat, tapi dia tak solat pun. Ini kita nampak bahawa inna a'jazan nas, orang yang paling lemah, orang yang lemah untuk berdoa. Lepas pada ini kita nak bincang tentang bagaimana cara berdoa itu. Ini kepentingan berdoa. Hadis-hadis dan ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa bila orang tu tak berdoa, orang ni orang lemah. Orang yang paling tak kuat di atas dunia ni, orang yang takut untuk berdoa. Hadis ni riwayat Ibn Hibban. Dan kadang-kadang mungkin orang tak berdoa ni, saya pun tak tahu sebab apa dia tak berdoa, sedangkan dia berhajat. Adakah kerana dia terima maklumat yang salah bahawa nak berdoa ni mesti kena bahasa Arab, kena ada ijazah dulu, kalau tidak salah doa pula? Ini pun satu masalah. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu belaka bahasa apa yang kita nak. Kalau kita doa bahasa Melayu, boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi kenapa tak berdoa? Alasan dianya tak pandai. Apa yang kita nak pandainya? Kita ada masalah apa? Angkat tangan. Cuma format dia kita akan sebut nanti. Bermula dengan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teruskan doa. Apa kita nak saja? Ya Allah, anak saya menghadapi peperiksaan, berilah kepada dia taufik hidayah, dapat menjawabnya, dapat ilmunya, berkatnya, ilmunya bermanfaat. Ya Allah, orang ni sedang sakit, bantulah dia, beri sembuh. Orang ni sedang bermusafir, selamatkan perjalanan mereka. Sangat mudah. Dan berbeza di antara membaca doa dengan berdoa. Ada perbezaan di situ. Membaca doa satu, berdoa satu kes yang lain.
Cuba tuan-tuan berdoa, kita akan terasa satu sentuhan lain, sebab kita kata apa yang kita nak. Tapi kalau kita membaca doa, kita ambil buku, kita baca, ya Allah minta tu minta ni, hak kita nak benda lain. Kadang-kadang tak sampai kepada maksud yang kita nak. Kita naknya orang sakit, nak minta sembuh. Anak nakal, tak apa nak salat. Tapi bila kita baca buku doa ni, pasal itulah kadang-kadang ustaz-ustaz kita di tanah haram selalu dia sebut, dia kata mu ni, aku dengar orang jemaah haji mari musim umrah pun dia baca doa tawaf kan. Doa tawaf tu buat haji, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura. Dia duk tawaf umrah. Arak kata bila pula mari haji ni, baru bulan Rabiul Awal mari doa haji dah. Kita baca je tak tahu apa, tak tahu makna apa. Banyak lagi benda-benda yang tak tahu. Kadang-kadang masa itulah Ana sebut awal tadi, berbeza di antara kita berdoa dan membaca doa. Kemudian bila kita baca bahasa Arab, ambil dengan ustaz ni tak apa, tak ada masalah. Nak ambil dengan siapa, ambil lah. Ambil dalam buku pun tak apa, tak biar betul. Kalau doa bahasa Arab, baris biar kena, jangan tak kena baris. Dengar ada cerita orang potong ekor dekat Kaabah. Tak lagi, dia pergi, dia belajar dengan ustaz dia ni. Ustaz kata, Allahumma la tada'li zamban illa ghafartah. Masa duk hafal tu ingat lagi, zamban, zal, nun, ba, nun mati, zamban maknanya jangan tinggal aku ni dosa kecuali ghafartah, engkau ampunkan. Tahu panik macam mana bila sampai Mekah, dia tukar baris, Allahumma la tada'li zanaban, nun baris hidup, baris atas. Orang Arab yang duk dengar ni, Allah kesian dia ni. Arab tolong jawab, illa qata'tahu. Lain. Pasal apa? Zanaban makna ekor, bukan dosa lagi. Dia duk minta, ya Allah jangan tinggal ekor aku ni. Arab sebelah tolong jawab, illa qata'tahu, kecuali engkau tolong potong ekor dia ni. Sebab dia tukar tengok. Orang nak zamban. Zamban tu maknanya dosa. Dia pergi baca zanaban. Zanaban jadi ekor. Arab kata apalah, potonglah ya Rabbi. Kenapa dia tak nak dah tu? Ini. Jadi kita nak hari ni masalah al-ajzu bid-du'a. Lemah kita nak berdoa ni sebab mungkin kefahaman kita dalam masalah fiqh, kita dalam masalah doa ni tak berapa nak fiqh. Macam mana tak berapa nak fiqh? Kita duk dengar orang kata nak berdoa ni kena ijazah tu, ijazah ni. Memang sukar kalau kita nak belajar benda tu. Kemudian bahasa Arab pula tak betul, tulis tangan pula tak tahu ada titik baris ke tidak, yang menyebabkan kita takut nak berdoa, akhir kali tak doa. Doa ini iaitulah rayuan kita, permohonan kita daripada hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata dengan lidah kita, kata dengan hati kita apa yang kita nak. Yang ke-10 tengok, mendapat jaminan keberhasilan dari Allah Azza wa Jalla. Ini kepentingan doa yang ke-10. Ma min ahadin yad'u bidu'a illa atahullahu ma sa'al. Tiada seorang hamba yang memohon dengan suatu doa melainkan Allah akan mengurniakan apa yang dipohon. Tuhan akan beri apa yang dia nak. Au kaffa anhu minas su' mislahu. Ataupun Allah Taala tukarkan benda yang tak baik. Ma lam yad'u bi ismin au qati'atir rahim. Ini syarat. Selama dia tidak doa untuk dosa ataupun memutuskan rahim, silaturahim. Tanda sini macam mana Tuhan sebut tadi, ud'uni astajib lakum. Meminta dengan aku perkenankan. Tiba-tiba kita minta tak dapat. Dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi ini, para ulama menggariskan bahawa Allah perkenankan doa dengan 3 cara, 3 kategori. Yang pertama, bila kita doa, ya Allah aku nak, terus dia beri. Alhamdulillah, kita gembira, kita tengok hasil doa kita sudah ada depan mata. Yang kedua, dia tak beri apa yang kita nak, tapi dia tukar apa yang kita tak nak. Kita doa minta sedemikian, tapi Allah tak beri yang kita nak, dia tukar dengan doa tadi, ambil benda yang tak baik nak kena kepada kita, dihapuskan benda tu. Ni kaffa anhu minas su', buang benda yang tak baik. Paling tak ada atas dunia ni
benda tak baik pun tak dapat, tak terlepas, benda yang baik pun tak dapat yang minta, iddakharahullah, Allah SWT simpan doa ini dalam akhirat. Sebab apa? Sebab doa ini ibadat. Bila kita beribadat, semuanya dapat pahala, sama ada kita terima hasilnya sekarang ataupun tak terima, pahala berjalan, pahala tetap kita akan dapat. Kenapa? Sebab kamu sudah beribadat kepada Allah Ta'ala. Kecuali, ada kecuali tadi, ini dalam adab kita berdoa, dia ada 4 adab yang saya akan sebut satu persatu nanti insya-Allah. Jadi dalam kita baca habis ini dulu, ini hadis yang kita sebut tadi, syaratnya jangan ada doa kita tadi untuk maksiat. Kalau doa pada maksiat, la, ya Allah punuhlah dia tu. Sebab dia dengki kawan tu, dia kata, ya Allah, nampak dia tu baru beli kereta baru, biar kena langgar. Lah, ini doa tak baik. Tengok anak orang tu cantik, ya Allah, biarlah sampai ketua tak kahwin dengan budak ni. Ataupun itu dia panggil doa istim. Macam budak-budak kita hari ni, masuk tari apa ni, pertandingan tari menari, tapi kat masya Allah, saya syukur, saya doa kepada Allah Ta'ala. Doa apa doa? Maksiat hangit ni. Doa kepada Allah, perli Allah Ta'ala ada. Sengih boleh masuk dalam TV cakap, oh saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana doa saya makbul, saya dapat pingat hari ni. La ilaha illallah. Ini mempermain-mainkan agama. Mana ada doa? Doa ini ibadat. Ibadat tak boleh dicampur dengan maksiat.